Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadilah binti Syaisyah, nombor metrik S46308 akan membentangkan projek ilmiah tahun akhir saya yang bertajuk Kesan Peningkatan Warga Emas di Malaysia terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penilaian saya iaitu Dr. Nizam bin Ahmad di atas tunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan. Kajian yang saya lakukan ialah untuk mengkaji kajian ini dilakukan ialah di atas sebab bilangan warga emas di Malaysia yang semakin meningkat iaitu hampir 2 kali ganda dalam tempoh 20 tahun antara tahun 1970 sehingga tahun 1991 iaitu daripada 546,000 orang pada tahun 1970 kepada 1.03 juta orang dalam tahun 1991. Bilangan tersebut telah meningkat sebanyak 35% untuk 10 tahun berikutnya iaitu 1.4 juta orang atau 6.3% daripada jumlah penduduk dalam tahun 2000. Dan bilangan warga emas ini juga dijangka akan meningkat lebih 2 kali ganda kepada 3.4 juta pada tahun 2020. Oleh itu, peningkatan warga emas yang tidak diimbangi dengan bilangan penduduk muda dan dewasa akan mencetuskan pelbagai cabaran bagi persekitaran ekonomi dan sosial bagi sesebuah negara. Selain itu, peningkatan warga emas dalam kalangan penduduk juga boleh memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi. Justru, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menguji kointegrasi iaitu hubungan jangka pendek dan hubungan jangka panjang serta hubungan antara pemboleh ubah endogenes dan pemboleh ubah exogenous dengan menggunakan data siri masa dari tahun 1982 sehingga tahun 2017. Objektif umum bagi kajian ini ialah untuk menganalisis kesan peningkatan warga emas terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Manakala objektif khusus yang pertama ialah untuk mengkaji hubungan peningkatan warga emas di Malaysia terhadap perbelanjaan penggunaan. Objektif yang kedua ialah untuk menganalisis hubungan antara peningkatan warga emas di Malaysia dengan pertumbuhan ekonomi. Pemboleh upah bersandar yang digunakan dalam kajian ini ialah keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK dan perbelanjaan penggunaan iaitu CEXP. Manakala pemboleh upah bebas yang digunakan ialah nisbah kebergantungan umur muda, nisbah kebergantungan umur tua, tenaga buruh, pelaburan langsung asing, indeks harga pengguna dan pembentukan modal. Kaedah penganggaran yang digunakan dalam kajian ini ialah dianggarkan dengan menggunakan model Auto-Regressive Distributed Lag ARDL. Model ARDL ini digunakan bertujuan untuk mengetahui hubungan jangka panjang dan juga hubungan jangka pendek. Model ini dilakukan dengan 3 langkah iaitu langkah yang pertama untuk menganggar hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Langkah kedua untuk melakukan ujian sempadan dan ujian kepegunan. Dan langkah ketiga untuk melakukan ujian pembentulan ralat ECM. Oleh dapatan kajian yang diperolehi berdasarkan jadual 4.4.1 iaitu keputusan ujian kointegrasi ataupun ujian sempadanan menunjukkan bahawa nilai F statistik bagi model 1 dan juga model 2 adalah lebih tinggi berbanding dengan nilai kritikal teratas iaitu upper bound dan ini menunjukkan bahawa wujudnya kointegrasi antara pemboleh ubah dalam model yang dibentuk. Manakala bagi keputusan koefisien jangka panjang menunjukkan bahawa wujudnya hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah KDNK dengan kesemua pemboleh ubah bebas. Manakala bagi model 2 iaitu CEXP mempunyai hubungan yang signifikan dengan semua pemboleh ubah bebas kecuali bagi pelaburan langsung asing dan juga pembentukan modal. Manakala keputusan jangka pendek bagi model 1 KDNK menunjukkan bahawa KDNK turut dipengaruhi oleh prestasinya sendiri pada masa lalu iaitu perubahan dalam KDNK tahun ini dilihat kepada KDNK tahun lalu. KDNK juga dipengaruhi oleh nisbah kebergantungan umur muda dan pembentukan modal dan serta mempunyai hubungan jangka pendek yang signifikan. Manakala bagi model 2 iaitu CEXP
menunjukkan bahawa CEXP dipengaruhi oleh nisbah kebergantungan umur muda, indeks harga pengguna dan pembentukan model serta mempunyai hubungan yang signifikan. Ujian kestabilan yang dilakukan dengan menggunakan cumulative sum of recursive residue (CUSUM) dan cumulative sum of square of recursive residue (CUSUM square) menunjukkan bahawa model KDNK dan CEXP menunjukkan ralat yang dihasilkan daripada kesemua siri masa model secara relatifnya adalah stabil. Oleh itu kesimpulannya, berdasarkan dapatan kajian yang diperoleh menunjukkan bahawa peningkatan pendapatan negara dipengaruhi oleh nisbah kebergantungan umur tua dan nisbah kebergantungan umur muda, pelaburan langsung asing, peningkatan kadar buruh dan indeks harga pengguna. Manakala peningkatan dalam perbelanjaan penggunaan pula dipengaruhi oleh peningkatan kadar buruh, indeks harga pengguna dan pembentukan modal. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa peningkatan warga emas di Malaysia akan memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi dalam jangka masa panjang tetapi tidak memberikan kesan dalam jangka masa pendek. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.